seorang sahabat itu begitu mudah mengatakan bid'ah kepada sahabat yang lain. Sama dengan budaya kufur misalnya. Umat Islam tidak mengambil, mengamalkan budaya mengkafirkan orang lain dengan sewenang-wenang. Jarang telah dengarkan seorang sahabat Nabi mengkafirkan sahabat yang lain. Sebagai contoh saja. Tapi lain dengan kita hari ini. Kita begitu mudah sekali menggunakan budaya membid'ahkan orang lain. Semata-mata kerana kepada pahamannya, amalan kawan itu tidak cocok dengan, tak serasi dengan apa yang dia faham. Yang dia faham itu pula ilmunya banyak mana. Sebab itu maka saya nak katakan bahawa pengenalan bid'ah itu maknanya kita mula kenali, iaitu sesuatu yang diada-adakan, yang direka ciptakan, yang contoh sebelumnya tidak ada. Yang ini biasanya ini dirojokkan kepada hukum-hukum agama yang sengaja orang buat, menciptakan hukum yang bercanggah dengan petunjuk Al-Quran dan bercanggah dengan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada percanggahan itu, watarattaba alaihi mafsadah, menimbulkan kerosakan yang besar dalam masyarakat, yang itulah dirojokkan kepada bid'ah. Namun demikian, tidaklah semudah orang awam macam saya ini memudahkan menghukumkan bid'ah kepada orang lain. Kerana menghukumkan bid'ah itu hampir sama dengan menghukumkan orang itu kafir. Sebab kafir masuk neraka, dalam konteks hukum yang lebih panjang, lebih luas, bid'ah juga masuk neraka. Apakah semudah itu kita nak hukumkan bid'ah kepada orang lain? Pertama saya nak menyatakan suatu pertujuan saya tentang konsep itu yang kita terima, iaitu konsep kalau dipanggil khilafiyah, itu benda yang dipertikaikan antara beberapa orang ulama. Masalah cabang tak melibatkan ke mana-mana, sebab ijtihad ini dalam hadis Nabi telah menyebutkan yang bermaksud apa hukumnya. Hadis sahih, siapa berijtihad dia kena, dia dapat 2 pahala. Kalau salah 1 pahala, tapi kena juga. Arti khilafiyah itu maknanya dalam apa hal sekalipun dia betul. Dia berlain dengan bid'ah. Bid'ah soal pokok. Sebab kenapa pokok? Sebab bid'ah ini melibatkan wa kullu dhalalatin finnar. Dia akan masuk neraka pada akhirnya. Sebab saya nak tolak gini, saya setuju hadis yang orang selalu quotekan tentang bid'ah ini, selalunya orang ambil di ujung. Dia ambil daripada kullu muhdatsatin bid'ah, tiap-tiap barang yang baru itu bid'ah, sampai akhirnya. Dengan jarang orang quote daripada awal hadis. Hadis ini hadis Ibnu Mas'ud, hadis mauquf ala Ibnu Mas'ud. Arti hadis itu dirujukkan kepada seorang sahabat yang melaporkan. Tapi hadis ini telah disahih oleh Bukhari. Hadis bermula dengan fa inna ahsanal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Patu baru sampai kepada wa syarrul umuri muhdatsatuha. Di hadis yang berhubung dengan bid'ah ini, dia bertolak daripada sesungguhnya sebaik-baik percakapan, hadis, cerita, percakapan, firman, sebaik-baiknya ialah firmanullah subhanahu wa ta'ala, Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, tempat kita mengambil sandaran petunjuk, hukum, guide dan sebagainya, hadis. Maka orang yang menolak kedua-dua ini, atau menolak satu terima satu, ataupun pindah apa yang ada, ini soal pokok. Kalau pindah Quran, pindah hadis, apa tinggal? Tolak Quran, tolak hadis, apa tinggal? Ini soal pokok. Sebab itu orang yang membelakangi Al-Quran inilah yang menjadikan guide saudara pengusi kepada bid'ah. Orang yang meninggalkan hadis, itu yang guide kepada bid'ah. Maknanya kalau kita meninggalkan petunjuk Al-Quran dalam hidup kita, maka orang itu telah melakukan bid'ah. Orang yang meninggalkan hadis sebagai petunjuknya, orang itu meninggalkan bid'ah. Adapun orang yang mengambil isi Quran, mengambil hadis, menafsirkan hadis, memahami hadis beberapa macam, timbul khilaf tadi ini, itu bukan bid'ah. Soal pokok, katakan soal contoh yang senang, katakan Quran menyebutkan misalnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah kamu apa yang mudah kepada kamu tentang Al-Quran. Itu prinsip Quran. Bid'ah ini orang yang tidak baca Quran, meninggalkan Quran.
Tapi kalau orang yang baca Quran atas kubur kah, tepi kubur kah, malam tahlil kah, di masjid mana kah, asalkan baca Quran saja, dia telah mengambilkan pertunjuk Al-Quran. Maka yang baca-baca yang macam ini tidak boleh masuk bid'ah. Jadi bukan soal pokok. Ambil yang lain katakan pula. Khilaf tentang tadi, soal disebutkan tadi masalah. Khilafnya mazhab Syafi'i ini dia menafsirkan menyentuh laki-laki dengan perempuan bataya semaya. Tapi Maliki dengan Hanafi tak menafsirkan demikian. Dia kata sentuh tidak mengapa. Asalkan tidak cawah. Sebab khilaf yang begini ini, kedua-duanya betul, yang tidak memungkinkan timbul untuk bid'ah. Sebab itu maka kesimpulan dapat kita lihatkan, kesimpulannya bahawa hal bid'ah ini sudah pengusi, sekalian, perkara yang amat besar. Yang jelas pertentangan dengan Quran. Jelas meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, itulah melahirkan bid'ah. Bukan kerana ada khilaf tentang soal amal ibadat kita pada hari ini yang dikatakan bid'ah. Macam kau dapat contohkan misalnya, macam kita adakan misalnya ihtifal ataupun perayaan Maulid Nabi sebagainya. Itu bukan berlawan dengan nas. Bukan berlawan dengan hadis. Dia mencantikkan hadis lagi sebenarnya. Maka hal seperti ini saya katakan bahawa ini bukan dimasukkan dalam makna bid'ah yang dikehendaki dalam hukum syarak, dalam hadis Ibnu Mas'ud ataupun hadis Sariyah Ibn Irbad tadi, Irbad bin Sariyah. Maka saya tekankan bahawasanya hendaklah kita hati-hati dalam soal melontarkan bid'ah itu pada orang lain. Kita kena sedari mengatakan bahawa dalam masyarakat Islam ini telah timbul banyak penyakit. So, penyakit-penyakit ini bermula apabila kita meninggalkan Al-Quran, meninggal As-Sunnah. Timbul penyakit perpecahan dalam masyarakat. Dan timbul penyakit orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama ini pun turut campur tangan sama. Dia tumpang semangkuk. Kemudian begitu mudah kita masukkan kepada masyarakat itu kepahaman-kepahaman yang orang awam tidak tahu hukum sebenarnya. Saya tidak nak mengatakan bahawa ini hasil orang katakan mungkin penjajah buat ke musuh buat, tak. Saya tekankan timbulnya perkara ini kerana pengetahuan umat Islam dalam bidang ini amat terhad. Dan gulungan-gulungan orang yang boleh menerangkan kepada masyarakat makna sebenar kepada hal bidang ini pun amat terhad. Kemudian masuknya pengaruh-pengaruh yang di luar daripada lingkungan kita. Misalnya kalau kita berada dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh, dan orang mengamalkan apa sahaja disebutkan kita mazhab Syafi'i yang mu'tabar, yang dapat diterima, biasanya kita akan sejalan sahaja. Tak timbul bid'ah, tak timbul pecah. Bila masuknya interaksi daripada golongan lain yang bukan dalam kelompok ini, tanpa sebut nama, masuk golongan lain, golongan katakan bahawa dia bawa pengaruh daripada timur, daripada barat, utara, selatan, bawa pengaruh baru pula yang bertentangan dengan aliran hukum yang ada ini, dengan sengaja menimbulkan perkara-perkara kecil. Mungkin kerana mereka tidak ada perkara besar nak timbulkan, tak ada perkara besar nak timbulkan, timbul perkara kecil. Maka yang kecil itu diperbesarkan, dijadikan bahan untuk bercakap, bahan untuk mengajar, bahan untuk fatwa. Yang kebetulan pula yang mendengar fatwa itu pula yang tidak boleh menyanggahnya, membiarkan begitu berlaku, maka akhir timbullah perpecahan dan bid'ah dalam masyarakat. Dan yang ketiga, timbulnya perkara dalam masyarakat Islam sekalian kerana ada unsur kita sudah tidak mau nak melaksanakan tuntutan Islam. Katakanlah tuntutan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Tuntutan. Quran sebut banyak tu, wasabbihuhu bukratan wa asila, fasabbih bihamdi rabbika bukratan wa asila. Banyak tuntutan bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Orang pun buatlah ala qadar. Tetapi ada pendapat mengatakan bahawa ini kesemua Nabi tak pernah buat, ini semua bid'ah belaka, jangan buat. Maka orang yang memang tak membuat dah itu, bila orang sebut jangan buat sahaja, maka tinggal ke semua sekali. Tanya dia balik, kenapa tak buat? Dia kata bid'ah. So timbul mudah begitu kerana memang dia tak buat dah. Contoh lain sudah pengungsi yang lebih senang ni. Katakan seorang tu dia memang tak suka lah, bila ada kematian nak buat kenuri ke, nak buat tahlil, dia memang malas dah. Tapi kerana masyarakat buat, dia buat samalah. Tiba-tiba ada seorang yang sebut dekat dia, kata ini Nabi tak pernah buat ni, ini bid'ah dalalah, ini jangan buat. Memang dia tak mau buat dah. Orang sebut tak buat saja, macam orang mengantuk suruh bantai. Tak suruh bantai pun